Pihak kanan Kolombia bangun dengan penuh kegembiraan selepas Abelardo de la Espriella muncul di hadapan dalam pilihan raya presiden yang paling sengit dalam sejarah terkini Kolombia. Tentang calon kiri dari Parti Petrista, Ivan Cepeda, dalam satu persaingan yang ditandai dengan isu keselamatan awam, ekonomi yang lembab, narkotik, dan penolakan terhadap model politik Gustavo Petro. De la Espriella, seorang peguam, orang luar dan dikenali dengan gelaran harimau, memasuki pusingan akhir dengan sokongan terbuka daripada Donald Trump dan keluar dari penyerahan awal dianggap oleh sekutunya sebagai presiden yang terpilih. Trump mengucapkan tahniah kepadanya, Marco Rubio bercakap dengannya, Javier Milei meraihkan, Flavio Bolsonaro turut meraihkan dan pihak kiri Kolombia bertindak balas dengan bantahan. Permintaan pengiraan semula, undi demi undi dan ucapan penuh syak wasangka. Kolombia bukan sahaja menyaksikan pertukaran kepimpinan, malah menyaksikan perubahan politik yang besar dengan pihak kanan mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk ketertiban, sempadan yang lebih tegas, memerangi jenayah dan penjajaran yang lebih kukuh dengan Amerika Syarikat. Sementara Petro cuba menenangkan keputusan itu dengan mengatakan bahawa masih perlu menunggu pengesahan rasmi. Apa yang mempengaruhi? Kenapa Petro bertindak balas? Bagaimana Trump terlibat dalam permainan ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa melerip, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Abelardo de la Espriella memenangi pusingan kedua pra-presiden dengan 49.66% undi berbanding 48.70% yang diperoleh Ivan Cepeda. Menurut penyerahan awal yang diumumkan selepas hampir semua meja undian dilaporkan, Kolombia telah keluar dari 4 tahun pemerintahan Gustavo Petro dan meletakkan di hadapan calon yang berjanji untuk memutuskan dasar konsesi kepada jenayah, memperkukuh keselamatan dan mendekatkan negara kepada blok konservatif yang semakin berkembang di Amerika. Pilihan raya diadakan di seluruh wilayah Kolombia dengan pengaruh kuat di bandar-bandar besar, di kawasan yang terjejas oleh keganasan dan juga pada undi dari luar negara. De la Espriella berjaya menjadikan isu keselamatan sebagai pemacu utama kempen. Pengundi yang letih dengan pemerasan, penculikan, penyedaran dadah, gerila dan kumpulan-kumpulan haram mendengar satu janji mudah, kerajaan akan kembali berkuasa. Mesej ini benar-benar meresap ke dalam sebuah negara yang telah lama menanggung ketakutan di jalanan dan kekecewaan terhadap dasar keamanan total Petro. Ivan Cepeda cuba menunjukkan kesinambungan dengan Projek Petro, mempertahankan kesinambungan dasar sosial, dialog dengan kumpulan bersenjata dan agenda alam sekitar yang lebih tegas terhadap projek minyak baharu. Namun, persaingan itu jelas menunjukkan bahawa kelompok penentu di Kolombia tidak mahukan kesinambungan, mereka mahukan perubahan haluan. De la Espriella menekankan perkara ini. Dia menuduh kerajaan Petro kehilangan kawalan keselamatan, melemahkan autoriti dan membiarkan kumpulan jenayah bergerak maju di kawasan sensitif. Reaksi antarabangsa datang dengan cepat. Donald Trump yang sebelum ini telah menyatakan sokongan kepada De la Espriella sebelum pusingan kedua, menelefon untuk mengucapkan tahniah kepada pemenang perakiraan. Marco Rubio, setiausaha negara Amerika Syarikat juga mengesahkan hubungan tersebut dan menyatakan bahawa pentadbiran Trump berharap dapat bekerjasama dengan kerajaan baharu Kolombia dalam keselamatan serantau, imigresen haram dan hubungan ekonomi. Bagi Washington, kemenangan ini membuka ruang untuk Kolombia yang lebih selari dengan strategi tekanan terhadap jenayah terancang, sempadan yang rapuh dan rangkaian pengedaran dadah. Javier Milei memasuki sambutan dengan nada yang tegas. Presiden Argentina mengalu-alukan De la Espriella sebagai sebahagian daripada gelombang kebebasan ekonomi, keselamatan dan menghadapi jenayah rentas negara. Mesej Milei dibaca sebagai satu lagi petanda bahawa sayap kanan Amerika Latin cuba membentuk satu barisan politik yang lebih terkoordinasi. Dengan nama-nama seperti Trump, Milei, Bukele dan kini De la Espriella muncul dalam medan wacana yang sama. Kurang toleransi terhadap penjenayah, kurang kerajaan yang membazir dan lebih kerjasama ekonomi dengan Amerika Syarikat. Flavio Bolsonaro juga mengucapkan tahniah kepada warga Kolombia itu dan menyatakan bahawa agenda sayap kanan terus meraih kejayaan di Amerika. Kenyataan itu menjadi tajuk berita sebagai mesej langsung kepada pihak Lula dan Petro yang dalam beberapa tahun kebelakangan ini cuba menjual idea bahawa Amerika Latin dikuasai oleh kerajaan-kerajaan berhaluan kiri. Kolombia merupakan bahagian penting dalam blok tersebut, terutamanya kerana Petro menjadi presiden. Kini, kedudukan dalam permainan politik itu berubah.
Di jalanan, para penyokong La Espriella meraihkan seperti mereka melihat sebuah pintu terbuka selepas bertahun-tahun ketegangan. Di Barranquilla, bandar di mana beliau menyampaikan ucapannya, terdapat perhimpunan penyokong, bendera Kolombia, baju kuning pasukan kebangsaan, dan laungan menentang kerajaan Petro. Kalon tersebut muncul dikelilingi oleh pengawal keselamatan, berucap kepada orang ramai dan menegaskan bahawa beliau akan memerintah untuk semua rakyat Kolombia, termasuk mereka yang mengundi menentangnya. Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa otoriti negara akan menjadi keutamaan. Ayat paling simbolik pada malam itu muncul apabila De La Espriella memperkenalkan dirinya sebagai harimau Kolombia dan mengambil nada kemenangan di hadapan para penyokongnya. Ia bukan sekadar pemasaran. Ia menjadi tanda kempen yang dibina atas imej kekuatan, keberanian, dan ketertiban. Dia berjanji untuk membina penjara mega, memperketat tindakan terhadap kartel, menamatkan rundingan longgar dengan kumpulan bersenjata, dan mengembalikan kawalan kerajaan di kawasan di mana penjenayah telah menjadi kuasa selari. Itulah bahasa yang berjaya menawan sebahagian pengundi. Petro pula bertindak dengan cara yang berbeza. Presiden Kolombia meminta semua pihak berhati-hati. Beliau menyebut tentang ketidakteraturan dan beliau menegaskan bahawa perlu menunggu pengiraan undi muktamar. Pihak kiri cuba mengubah margin tipis itu menjadi pertikaian politik yang berpanjangan. Tetapi De La Espriella membalas dengan mengatakan bahawa keputusan itu keluar melalui sistem pilihan raya yang sama yang membawa Petro ke tampuk kuasa pada tahun 2022. Menuntut penghormatan terhadap undi dan memberi amaran terhadap krisis sosial yang mungkin berlaku akibat keengganan menerima kekalahan awal. Perkara inilah yang menjadi pusat ketegangan. Golongan kanan Kolombia menuduh pihak Petrismo mahu melanjutkan pilihan raya dengan cara memaksa. Pilihan raya itu juga menunjukkan Kolombia yang berpecah. Lebih daripada 26,3 juta pengundi telah mengambil bahagian dalam pengundian di sebuah negara dengan kira-kira 41,4 juta orang yang layak mengundi. Kehadiran yang tinggi menunjukkan bahawa persaingan itu tidak hambar. Kolombia telah keluar mengundi dengan mengetahui bahawa mereka sedang memilih antara dua jalan yang bertentangan, mengekalkan haluan Petro bersama Cepeda atau menyerahkan tampuk pemerintahan kepada calon sayap kanan yang lebih dekat dengan Trump dan lebih tegas terhadap jenayah. Sebahagian besar rakyat Kolombia mahukan perubahan arah. Pelan ekonomi pihak yang baru menang itu mencadangkan pengurangan peranan kerajaan, memperluaskan asas pengeluaran, mengaktifkan semula sektor strategik dan memperbaiki persekitaran untuk syarikat-syarikat. Perkara ini berkait rapat dengan kepentingan Amerika Syarikat kerana Kolombia adalah sekutu bersejarah Washington dan merupakan elemen utama dalam keselamatan, perdagangan dan migrasi serantau. Dalam aspek keselamatan, perubahan yang dijanjikan adalah lebih ketara. De La Espriella mahu menamatkan rundingan dengan kumpulan penjenayah yang menurut beliau telah menggunakan perbincangan untuk membeli masa, menguasai wilayah dan mendapatkan kuasa. Ideanya adalah untuk menganggap pengedaran dadah dan organisasi bersenjata sebagai ancaman langsung kepada negara. Ucapan ini mempunyai persamaan dengan model Najib Bukele di El Salvador, terutamanya dalam mempertahankan penjara mega dan penggunaan undang-undang sebagai alat untuk bertindak tegas terhadap kumpulan jenayah. Donald Trump melihat keputusan itu sebagai peluang untuk mendapatkan semula pengaruh di salah satu negara paling penting di Amerika Selatan. Rubio menekankan kerjasama dalam keselamatan dan migrasi. Milley meraihkan kemajuan kebebasan. Flavio Bolsonaro menggunakan kemenangan itu sebagai contoh untuk Brazil. Reaksi berantai itu menunjukkan bahawa pilihan raya Kolombia bukan lagi sekadar isu dalaman, tetapi telah menjadi sebahagian daripada perubahan besar di benua ini. Majlis Angkat Sumpah dijadualkan pada 7 Ogos 2026. Sekiranya keputusan itu disahkan oleh pihak berkuasa pilihan raya, sehingga itu tekanannya akan menjadi besar. Di satu pihak, golongan kanan mahu undi dihormati tanpa sebarang muslihat. Di pihak lain, kumpulan Petrismo cuba mengekalkan ruang dengan menggunakan margin tipis sebagai hujah. Dan sekutu-sekutu konservatif di dalam dan di luar Kolombia meraihkan seperti melihat satu lagi pihak kiri tumbang di Amerika Latin. Milson Alves, pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.